Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera lah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam SKK Channel, dan hari ini kita bersama dengan Guru Besar Encik Azrul bin Abdul Khatib, bersama dengan NYDP Sekolah Kebangsaan Kuat Diang, iaitu Pak Ku. Okay, selamat datang semua. Okey, selamat datang. Okey, baik. Hari ni kita nak kenal sikit lah Tuan Guru Besar kita dan Pak Ku sendiri lah kan. Okey, kita mulakan dengan Tuan Guru Besar lah. Okey, Tuan Guru Besar, boleh perkenalkan sikit tak diri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKK, sentiasa kebanggaan kami. Terima kasih kepada Cikgu Amir, NYDP 2, Pak Ku, Elias Ku Azlan bin Kumat lah. Pertamanya, Alhamdulillah kita dapat bersua muka dalam SKK Channel pada malam ini, sempena dengan perkemahan Perdana Unit Uniform 2024 SKK. Pertamanya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Azrul bin Abdul Khatib, telah bertugas di SKK Kodeang bermula pada 17 April 2023. Kalau arti kata lain, kalau kita kira bulan itu lebih kurang dalam 18 bulan. Dalam masa mudah dia setahun setengah lah saya berada di sini. Ya, Cikgu Mek. Baik, terima kasih Tuan Guru Besar. Dan di hujung sekali ini kita ada Pak Ku merangkap NYDP sekolah kita, iaitu SKK. Dan Pak Ku nak kenal sikit lah. Pak Ku ni kalau ikutkan orang yang lama lah di Kodian, dan kalau ikutkan dalam pentadbiran PIBG ni banyak yang Pak Ku terlibat ni. Jadi kita nak tahulah sebuah sedikit tentang diri Pak Ku sebagai orang lama di sini. Silakan Pak Ku. Ya, terima kasih Ibu Azad sebagai moderator pada malam ini lah. Dan terima kasih SKK Channel yang berbagai Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cik Azrul. Alhamdulillah lah. Saya untuk mengenalkan diri saya, sebenarnya nama saya Ku Azlan bin Kumat, berasal daripada Kuat Diang, kampung Kuat Diang Lama Luat, pada kawasan Kuat Diang lah. Lepas itu saya untuk pengetahuan semua lah, saya di awalnya dilantik sebagai NYDP Sekolah Kebangsaan Kuat Diang lebih kurang dalam 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. 10? Ya, 10 tahun. Dan lepas itu disambung sebagai penasihat lah daripada Tuan Guru Besar sebagai, dan dilantik terus sebagai NYDP 2 untuk meneruskan perjuangan. Saya pasal-pasal senang ya, demi kebaikan teruskan. Itu pasal-pasal hidup saya. Ya, demi kebaikan teruskan. Dan itulah pengalaman saya, banyaklah pengalaman yang saya terima ilmu daripada empat guru besar yang saya terlibat, daripada yang mula tu Cikgu Pasaleh, Sofian, Cikgu Ni, Ustaz Ni dan Cikgu Azrul lah. Yang keempat ni okey, ada perubahan antara satu dengan guru besar yang satu tu ada peningkatan. Maksudnya saya masuk tu lebih kurang saya rasa dalam 60% kot kerjasama antara cikgu dengan waris lah PIB bersama dengan SKK. Lepas perubahan daripada Cikgu Sofian tambah sikit dan diteruskan perjuangan ini daripada cikgu ni lah, Cikgu Azrul lah, untuk pengetahuan permulaan lah. Okay. Baik, terima kasih Pak Ku. Okey, kalau nak diikutkan ni, pengalaman Pak Ku ni banyak bersama dengan warga sekolah lama. Jadi banyaklah saya sebagai guru, saya pun baru lah juga kan. Jadi saya banyak menimba pengalaman ilmu daripada Pak Ku sendiri lah. Terima kasih lah Pak Ku. Selama saya duduk ni pun banyak yang Pak Ku bimbing, ajak kan. Okey, baik. Jadi saya nak berbalik kepada Tuan Guru Besar. Cikgu, saya nak minta cikgu terangkan sikit lah kan tentang hala tuju kita dalam SK Kodeang. Okey, terima kasih Cikgu Ahmed.
Nama bagus lah. Ni giliran saya cakap lah. Okey. Pertamanya, apabila kita bercerita hal tuju ataupun wawasan seorang pemimpin pentadbir di sebuah sekolah, kalau kita lihat, kita tengok, apabila saya masuk SK Kodeang ataupun SKK lah, ada satu slogan yang saya tertarik, iaitu ask to win, tanya untuk menang. Lebih kurang lah, bila kita kaji dan kita tengok, ia adalah kaitan dengan akademik, S, sasiah dan juga co-curriculum. Apabila tiga elemen berpadu, kita tengok pelbagai kejayaan-kejayaan yang telah dicapai di SKK. Baik, pada fokus yang pertama, kita tidak lari dalam konteks bidang pendidikan lah, berkaitan dengan kurikulum di dalam kelas ataupun secara di luar kelas. Saya amat mementingkan apa yang guru mengajar, murid akan dapat. Dan kaitan dengan itu, saya nak bawa ke konteks kehadiran murid ke sekolah. Apabila murid hadir ke sekolah, kita dapat tengok, kita dapat lihat. Kita ambil analogi. Jika murid hadir ke sekolah, dia akan membawa bekal kosong. Bila hadir ke sekolah, paling minimum 50%, kalau kita bawa dalam konteks persen, 50% pasti akan dapat. Tetapi jika tidak hadir, tuan-tuan ataupun juga 50, saya rasa kalau setakat duduk di rumah, kita tak pasti apa yang murid lakukan. Oleh itu, memang kalau kita di sekolah ni, kita mementingkan kehadiran, dan unit HAM lah membantu saya untuk mengenal pasti murid-murid yang mempunyai masalah berkaitan dengan kehadiran. Baik itu kurikulum, berkaitan dengan sasiah, kita menyahut Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu program yang dipanggil sasiah ni lah, dalam sistem SSDM, sasiah baik lah. Dan di situ terdapat dua kategori, salah laku dan amalan baik. Bila murid melakukan salah laku, dicatat, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai orang kata rekod murid, tetapi sebagai orang kata pengajaran, bukan pengajaran, sebagai kita nak beritahu undang-undang ataupun peraturan sekolah ni, jika dilanggar, ada punya kesan, ada punya kesedaran. Kita membawa kepada konteks kesedaran. Kita nak, okey, kalau amalan baik, kita terapkan kepada semua murid, lakukan sebanyak mana amalan baik. Contohnya yang paling simple, bila cikgu berjalan bawa beg yang berat, murid datang secara sukarela, bukan guru yang panggil. Murid datang dan mengambil dan menyapa guru, bolehkah saya menolong ke apakah? Itu adalah satu kejayaan. Nampak kejayaan kecil kita. Murid tu berani menyapa, dan dia dalam erti sasiah baik dia, suka menolong guru ataupun kawan-kawan, ataupun satu lagi yang saya nak bawa adalah amalan menyapa, memberi salam kepada semua, tidak kira guru, AKP, anggota kumpulan pelaksana, pekerja-pekerja kebersihan, keselamatan, ataupun waris-waris maupun tetamu yang hadir ke sekolah. Murid kita, dia kita amalkan, dia ada bow sikit lah. Dia akan tunduk, bukan tunduk cara Jepun tu lah. Dia ada sikit lah tunduk. Kalau Jepun tu terlalu bongkok sangat, yang kita bow sikit menandakan tanda hormat kita. Itu satu cara kita melatih anak-anak kita. Bagi saya mempunyai 543 anak. Ramai. Macam mana saya nak melatih? Melalui bantuan dan kerjasama kebersamaan guru-guru, AKP dan sebagainya.
Okey. Yang tu yang hal tuju. Apabila kalau saya sebut sikit lah, saya tak mampu nak sebut ke semua elemen-elemen hal tuju saya, mungkin mengambil masa yang agak lama. Cuma secara umum dia, kita padukan kurikulum, kita padukan sasiah, kita mantapkan co-kurikulum, sukan, permainan, unit beruniform, co-akademik. Dan sekarang kalau kita lihat 2024, kami SKK lah di dalam ataupun di atas, di istilah dia on track, landasan yang betul dah ke arah. Cuma kami sekarang ni mencari peringkat yang tertinggi, iaitu pengantarbangsaan lah. Kita masih ni peringkat kebangsaan kita pun dah sampai dah Komil. Cuma pengantarbangsaan kita masih lagi bertatih. InsyaAllah ke depan kita mencari pula peluang dan apa yang boleh kita lonjakkan nama baik SK Kodeang. Okey je Komil, lebih kurang lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru Besar. Jadi saya nak ulas sikit lah berkenaan dengan apa yang Tuan Guru Besar cakap tadi kan, berkenaan dengan kita rekod dia dalam SSDM. Jadi benda-benda tu saya antara salah seorang yang terlibat dalam sistem tu lah kan. Jadi katanya saya sendiri, ada tak kebaikan berkenaan tu yang Guru Besar sampaikan tadi, banyak dia ke arah yang untuk membantu kita mendidik lah, mendidik. Jadi kadang-kadang takut waris ni terlalu risau benda tu kan. Jadi kita nak bagi faham, nak bagi lebih kefahaman tentang tu lah. Okey, baik. Yang ni soalan seterusnya Tuan Guru Besar dan Pak Ku, yang ni kena sama-sama kita kalau boleh kita santai lah sikit. Kita santai, kita bersoal jawab berkenaan dengan macam mana boleh tak bagi pengalaman sikit tentang Guru Besar dan sebagai Guru Besar di sekolah Kuasa Kodeang ni, dan pengalaman Pak Ku sendiri. Pak Ku sendiri sebagai NYDP pernah jadi, sekarang tengah jadi, dan sebelum ni jadi YDP yang dipertua kan, dipertua PIBG selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi boleh tak berkongsi sikit macam mana pembangunan yang kalau rusak mungkin dalam masa 18 bulan rusak dah ada pengalaman dalam masa 18 bulan tu, dan tadi Guru Besar pun dah bagi dah berkenaan dengan on track kita kan. Jadi mungkin ada apa yang Guru Besar nak buat selepas ni. Yang tadi mungkin salah satu dia iaitu Guru Besar kita nak pengantarbangsaan. Dan yang Pak Ku pula mungkin boleh bagi pengalaman, mungkin kita boleh jadikan pengajaran ke contoh yang terbaik boleh kita ikut kepada orang yang di luar sana kan, yang mungkin takut untuk melibatkan diri dalam apa AJK, PIBG ke kan, NGO ke, minta pusat mula dulu kan. Baik, terima kasih Cikgu Hamid. Ini berkaitan dengan harapan saya sebagai pentadbir, sebagai Guru Besar di SK Kodeang ni lah. Pertama, apabila saya cerita sikit lah Cikgu Hamid, apabila saya menerima memo arahan pertukaran Guru Besar oleh saya terima di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, disampaikan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Tuan Haji Rozaini. Waktu tu maklumlah, orang kata Guru Besar muda kan. 14 tahun lagi berkhidmat, muda lah tu. Betul tak? 14 tahun berkhidmat, tingkatan 14 tahun ni 14 tahun lagi saya nak berkhidmat. Apabila Tuan Pengarah menyapa saya lah, Cikgu Azrul ada beberapa tahun lagi berkhidmat. Saya kata lebih kurang 14 tahun Tuan. Tuan Pengarah kata 4 buah sekolah lagi. Saya pun wow, banyak dah. Sekarang ni kalau ikut pengalaman saya termasuk SK Kodeang saya dah 10 buah sekolah. 10 buah. 4 lagi nah. 4 lagi. Baik. Apabila saya menerima, saya merupakan peserta MPQEL tahun 2021. Di mana pada waktu itu adalah waktu kita mengalami COVID. Maksudnya masa itu kursus online selama lebih kurang 8 hingga 10 bulan kalau tak silap saya.
daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam hanya menghadap komputer, kamera. Itulah kerja saya selama 8 bulan. Tanpa meninggalkan kerja hakiki sebagai penolong kanan lah masa tu. Okey, apabila saya di mana? masa tu saya separuh sebagai PKM di SK Megat Dewa. Semasa awal kursus saya sebagai PKM di SK Megat Dewa. Pertengahan kursus saya mendapat arahan pertukaran dinaikkan ke PKM pentadbiran di SK Jitra. Okey. Apabila menerima memo kita sebagai tiada pengalaman lah. Saya akui saya tiada pengalaman sebagai guru besar, hanya membawa pengalaman sebagai penolong kanan. Apabila buka memo atau tuan pengarah maklumkan Cikgu Azrul tak dapat jauh. Kalau nak buka rahsianya, kalau guru besar baru ni selalunya takut terpelanting jauh lah. Jauh sama ada Langkawi, jalan memang bukan jauh lah, bawa kereta pun jauh berjam. Tapi alhamdulillah atas rezeki saya pun masa tu ada sedikit masalah keluarga lah, isteri masalah kesihatan lah, menjadi cabaran lah ke saya kalau saya pergi ke jauh sebab memerlukan rawatan. Saya berdoa dan langkah pertama pagi tu untuk menerima AP di Jabatan Pendidikan tu, saya menyapa isteri saya dan katakan doakan abang dapat yang dekat. Kalau jauh kita terpaksa kena pikir lain. Maksudnya mungkin terpaksa PJJ lah, LDR lah mungkin kalau terlalu jauh. Dan mungkin saya tak mampu untuk drive sampai sejam 2 jam ke kan. Dia tu apa? Long distance relationship. Jangan larikan diri ni. Larikan diri. Jam kita. Okey. Baik. Sebagai guru besar ni saya kena cerita panjang sikit lah Pak Guna. Tadi tu kita sembang hak awal ni lagi menarik. Tapi tak apa. Teruskan. Tak apa, kita koi makin panas dah ni. Jaga. Saat lagi pukul 3 pagi. Ekor bongkor sejuk dah ni. Okey. Sebagai guru nak terima memang besar ni. Saya rasa satu bukan beban lah orang kata. Tanggungjawab yang besar. Kita pun getar juga lah. Sebab takut jauh je. Bila diumumkan saya dapat SK kot dia, alhamdulillah lebih kurang 25 minit daripada rumah saya di Jitra lah. Sangat orang kata bersyukurlah apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku kepada saya. Dan satu cabaran lagi saya kaji, saya tengok SK Kod Deang, salah satu sekolah yang dah ada nama sebelum saya masuk, dah ada track, memang laluan dia dah ditebas elok. Dan saya bertanya kepada diri saya, apa yang aku boleh buat, apa yang boleh aku sumbangkan kepada SKK. Takkan kita nak ikut track tu saja. Mungkin kita boleh turak pula kan, tak ke kita nak letak mozek ke, tambah baik 2 tingkat. Itulah nak tambah jalan 2 tingkat, flyover ke apa ke. Yang tu yang kita tengok. Saya lebih kurang dalam sebulan 2 bulan tu memang duk tenang. Apabila dah lapor diri di SK Kod Deang ni, saya tengok je, saya belajar. Oh, di sini 100% kekuatan diguna pakai 100%. Yang ni saya cerita bab guru, sekali lagi saya kait dengan PIBG tu lah. Saya tengok cikgu-cikgu di SK Kod Deang sangat-sangat committed dan committed melawak. Okey. Sangat-sangat komitmen. Semua berfungsi dengan baik dengan cemerlang. Oleh itu apa pun saya mesti ke depan daripada cikgu. Takkan saya duduk belakang cikgu. Saya kena letak diri saya di hadapan. Bagaimana saya nak letakkan diri saya di hadapan cikgu. Itu adalah rahsia dia atas pengalaman saya bersama-sama dengan beberapa guru besar saya dulu lah. Antara yang hebat kalau kita lihat Cikgu Zulkifli Alwi, semua patut mendiang K Tacana Murti, ramai Cikgu Fazil Osman, ramai. Saya di bawah pemerintahan depa lah, di bawah
pentadbiran, guru besar yang hebat di negeri, di Kubang Pasu, di Langkawi ataupun di negeri Kedah. Saya membawa, orang kata, aura guru besar ni. Saya belajar. Dulu kan kita tengok orang ni, style dia macam ni. Kita belajar. Kita tengok. Okey. Yang tu saya kena letakkan saya di hadapan cikgu. Dan alhamdulillah kalau ikut hari ini 18 bulan. Kalau pregnant tu dah bersalin dah kan. Dua kali dah. Oh, gitu. Okey. 18 bulan. Apabila saya masuk juga di sebelah saya. Pak aku lah. Sebagai YDP. Apa yang saya buat? Pak aku datang bersama tim PIBG berjumpa saya untuk kali pertama beramah mesra. Apa ayat pertama saya nak pinang Pak aku untuk kekal bersama saya. Ayat ada pinang apa? Lepas tu Pak aku pun dia dah lama biasalah kan. Sebab alasan Pak Ku dia nak mengundurkan diri, bukan nak orang kata soft landing lah, sebab tak ada waris dah, tak ada anak, peringkat cucu dah di sekolah ni. Tapi dengan ayat saya nak pinang cikgu kekal bersama saya walau apa pun berlaku. Sebab saya pun kaji juga PIBG, kekuatan PIBG saya tengok sangat-sangat membantu SK Kodeang. 3 minit. Okey, sikit je saya nak selitkan. Di bawah PIBG ada satu tim yang dipanggil Parent Support Team. Kumpulan sokongan ibu bapa. Kita namakan sebagai PST SVK. Yang ni yang sangat membantu. Kalau orang kata dalam tentera dia ada komando, grup elit, handau, ada Pascal, ada di SKK ada PST yang sangat-sangat membantu, sangat komitmen terhadap sekolah SK Kodeang. Dan saya rumuskan PIBG dan SKK berpisah tiada. Okey. Terima kasih Cik Komit. Alhamdulillah. Panjang lebar. Panjang lebar. Jadi kalau tak kenal lagi guru tu pelik lah. Jadi tak tanya cikgu duduk mana dulu. Dah tahu dah jawapan dia semua kan. Okey, baik Pak Ku. Ni sebuah penutup ni kita nak dengar sikit lah kan. Dengar sikit tentang apakah mungkin harapan Pak Ku sebagai pernah jadi YDP dan sekarang ni menjawab jawatan NYDP. Secara lantikan Pak Ku boleh bagi sikit harapan Pak Ku kepada sekolah kita lah. Terima kasih Ahmed. Sebenarnya saya ni sejarah banyak. Yang paling saya rasa untuk diri saya adalah 18 bulan. Sebelum 18 bulan, yang tu yang paling pahit. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Okey, itu pengalaman dua insan yang agak dari bagi saya lah perlu ada di SKK. Salah satu saya diberi dua pilihan, iaitu PKK yang hadir di sekolah Kodeang selama 6 bulan dan terpaksa tukar di tempat lain. Mungkin ada ni kot kepentingan ataupun berebut lah. Mungkin nak ada kepentingan perkhidmatan. Dia punya ada kemahiran dia tu, sedangkan beliau dah ada buat untuk jadual 1 tahun, sedangkan 6 bulan terpaksa ditukar. Itu berbalik diri saya. Lepas saya berjumpa dengan cikgu ni lah, ustaz sebelum tu, tanya dia macam mana nak buat tuan, bukan keputusan dia. Dia buatnya, saya buat keputusan, benarkan saya jumpa dengan pengarah pendidikan negeri waktu itu. Itulah langkah dia. Lepas tu saya berjumpa dengan pengarah, dia bagi dua pilihan, sama ada kekal PKK ataupun guru besar. Cara tu saya kata lah tak apa, insyaAllah saya kekalkan PKK, guru besar tak apa. Lepas tu dia berjanji dengan saya dalam masa 6 bulan saya hantar guru besar yang muda untuk bantu kawasan Kodeang. Dia bantu kawasan Kodeang 14 tahun dulu. Kalau tak puas hati, dia akan tukar. Betul tak tahu betul tu? Yang besar je bang. Kita bergetar bagus sebenarnya. Ada 6 bulan dia beritahu, ada tak? Ada. Memang kami 6 bulan lah percubaan bagus. Dia berjanji dengan saya 6 bulan. Kalau tak ada perubahan langsung, bagi tahu dia akan tukar.
Itu kebaikan. InsyaAllah lah. Banyak. Apa yang dibuat oleh Cikgu Azrul disambung terus daripada yang Ustaz ni buat tu, kebaikan tu terus dengan kerjasama dengan PIB. Saya tengok perjalanan elok, cikgu-cikgu pun buat peningkatan daripada 60 masa Cikgu Sofian, naik 70, cikgu ni InsyaAllah lah 80 ke 90. Saya tengok perubahan peningkatan antara akademik atau ko-akademik sama. Grade A tu Cikgu Mek. Grade A tu 80 ke 90 tu. Saya rasa sama. Sama akademik dengan ko-akademik sama semua. Semua presentasi akan meningkat lah dengan kerjasama. Itu mungkin tagline pada rusak lah. Dia punya cara nahoda yang buat kapal tu, dia akan bawa satu hala tuju yang sebenarnya. Itu kebaikan. Saya minta lah, kalau ke depan ni saya minta, ini harapan saya lah, Ustaz ni teruskan perjuangan yang saya kata tu demi kebaikan anak Kodiang. Teruskan. Itu matlamat saya. Ada tu. Maksudnya kalau ada masuk dia sikit-sikit tu, kita usah cari, untuk bantu. Jangan sikit banyak apa guna. Sekuat-kuatnya jenuh kita kena banyak ni. Kekalkan guru yang sedia ada. Ustaz yang sedia ada saya rasa bagus. Yang pencet lah, yang akan bersara tu, kalau boleh main yang muda sikit ke depan. Kita usaha lah kan. Kita usaha lah ya tu. Bagi semangat sikit lah. Tengok main lah. Bagi yang muda. Membantu kan. Macam Asrat berusaha tu untuk antarabangsa, peringkat antarabangsa. Itulah InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Mek. Terima kasih Pak Ku. Baik. Jadi alhamdulillah kita dah dengar hasrat Guru Besar sendiri dan hasrat NYDP kita, orang yang berpengalaman lah dalam mengurus takbir serta ibu bapa guru. Saya nak sikit lah Cikgu Mek lah. Saya menyampuk. Ya, boleh. Boleh kan menyampuk. Saya tadi rasa saya lupa. Apabila saya masuk, saya mau bawa satu tagline yang setiap orang kata guru besar pemimpin sekolah ni dia ada satu tagline yang baru lah untuk sekolah. Dan saya telah orang kata mencarilah SKK tu apa dia, apa yang boleh saya kaitkan dengan kemenjadian SK kod yang lain lah SKK. Apabila saya tu jenuh lah cari English dan bahasa ni apa yang saya dapat, SKK dia adalah sentiasa kebanggaan kami. SKK sentiasa kebanggaan kami. Betul? Kita tambah sikit tanda pagar iaitu hashtag. Bila disebut hashtag SKK sentiasa kebanggaan kami. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi hashtag itu bagi saya dia membawa masuk yang mendalam. Masuk yang mendalam. Setiap didikan kepada guru atau warga sekolah dia termasuk dengan orang sekeliling. Jadi benda tu dia menjadi, bila kita jadikan dia sebagai sebutan, lama-lama dia akan terpahat di hati lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar sendiri. Okey, terima kasih kembali. Dan sebagai NYDP, InsyaAllah kita akan dan kita tamatkan sembang konti kita di SKK Channel pada hari ini bersama saya, Cikgu Amir. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih.